Assalamualaikum, salam sejahtera. Ini Awani Borneo bersama saya Syaf Syukri dan kita saksikan antara paparan utama untuk malam ini. Alice Jawan dilantik anggota Suruhanjaya MEFCOM. Pertimbang diskaun pengangkutan awam untuk pelajar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengambil langkah positif dengan mendedahkan laporan akhir Nahas Sabah Air pada Jun 1976 yang mengorbankan pemimpin-pemimpin utama negeri Sabah ketika itu. Penganalisis Politik Universiti Malaysia Sabah UMS, Dr. Romzi Ationg berkata, keputusan itu tidak harus dilihat dari sudut negatif kerana ia merupakan perkara diinginkan ramai rakyat Sabah. Menurutnya, keputusan itu juga menyaksikan kemungkinan beberapa hak berkaitan negeri tersebut juga akan dibangkitkan selepas ini. Antara isu yang perlu ditekankan di situ ialah tentang yang pertamanya mungkin ialah pengembalian 40%. Konsep 40% itu seringkali kita war-warkan di sana sini. Para pemimpin Sabah pun menghendaki benda itu dimartabatkan. Selain itu antaranya lain juga tentang status Sabah itu sendiri. Dulu ada dakwaan mengatakan Sabah ini bukanlah hanya sebagai sebuah negeri yang seperti Perlis dan Perak, tapi adalah sebuah negeri yang bagaimana yang Ipan kata tadi sebagai negeri emas kepada persekutuan itu. Selain itu ada juga kemungkinan negeri Sabah ini menuntut berbagai hal lagi. Contohnya tentang jumlah kerusi parlimen itu. Sekarang ini kita beranggapan bahwasanya kita seolah-olah ialah secara sistematiknya hak kita itu eroded apabila jumlah kerusi parlimen ataupun ahli parlimen yang berada di parlimen itu dari Sabah dan Sarawak itu tidak sewajarnya, jumlahnya tidak sewajar ya, mungkin kita perlu 35% dan sebagainya. Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak MOTS, Datuk Alice Jawan Empaling dilantik sebagai anggota Suruhanjaya Penerbangan Malaysia MEFCOM untuk tempoh 3 tahun berkuat kuasa 28 Mac 2023. Pelantikan anggota terbaru MEFCOM itu diumum Menteri Pengangkutan Anthony Loke melalui satu kenyataan rasmi pada Selasa. Alice 59 tahun yang berasal dari Sungai Asan Sibu dilantik sebagai Setiausaha Tetap MOTS sejak 1 Oktober 2022 dan mempunyai pengalaman luas dalam sektor pengangkutan. Ketika ini, beliau turut memegang beberapa jawatan pengurusan kanan serta lembaga pengarah di negeri Sarawak, termasuk sebagai pengerusi Lembaga Boya dan Api Sarawak dan pengerusi eksekutif Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak. Kata Anthony, pelantikan Alice adalah bersandarkan kepakaran, pengalaman luas serta semangatnya berkhidmat kepada rakyat. Pelantikannya diharap dapat memainkan peranan penting sebagai pemacu industri penerbangan awam yang berdaya maju dari segi komersial serta responsif kepada keperluan rakyat. Dan dengan pelantikan Setiausaha Tetap Kementerian Pengangkutan Sarawak sebagai seorang ahli dalam Suruhanjaya Aviation Commission Malaysia. Jadi berbagai perkara berhubung dengan penerbangan ke Sarawak akan dapat kita cuba menyelesaikannya dan juga mereka akan faham juga memahami keadaan keperluan kita di Sarawak. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini berbagai isu berhubung dengan penerbangan ke Sarawak dapat dikemukakan terus kepada Malaysian Aviation Commission atau MAVCOM dalam masyarakat mereka. Malaysia Aviation Group MAG menerusi anak syarikatnya bakal menawarkan penerbangan antarabangsa baru ke Sarawak. Ketua Pegawai Eksekutif Penerbangan MAG Ahmad Lukman Muhammad Azmi berkata, laluan baru itu akan membabitkan beberapa destinasi di utara Asia dan China. Ahmad berkata bagi segmen baru itu, Firefly akan melalui perubahan besar dalam operasi penerbangannya. Selain mengambil alih satu laluan yang dikendalikan oleh Malaysia Airlines di Sarawak, Firefly juga akan menggunakan pesawatnya untuk menghubungkan lebih banyak destinasi antarabangsa dengan Borneo.
Beliau berkata demikian kepada media selepas mengadakan kunjung hormat kepada Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia. Turut hadir Ketua Pegawai Operasi Mas Wings Suresh Singham dan Ketua Pegawai Eksekutif Firefly Kapten Hamdan C. Ismail. Sementara itu, Ahmad Luqman memaklumkan Firefly akan mempunyai sekurang-kurangnya 6 pesawat baru menjelang akhir tahun ini. Kerajaan wajar pertimbang pemberian diskaun pengangkutan awam bagi pelajar institusi pengajian tinggi. Timbalan Setiausaha Agung Gabungan Persatuan-Persatuan Pengguna Malaysia FOMCA Nur Ashikin Aminuddin berpandangan diskaun ini boleh membantu mengurangkan kos golongan itu terutama ketika musim perayaan. Jelas beliau, pelajar terpaksa berdepan kenaikan kos pengangkutan berkali ganda ketika musim perayaan akibat permintaan tinggi. Sebagai contoh, kos tiket penerbangan ke Sabah dan Sarawak yang mencecah ribuan ringgit ketika musim perayaan. Sehubungan itu, pemberian diskaun boleh dilaksanakan bagi membantu golongan pelajar. Jadi saya rasa memang wajar sebenarnya. Mungkin pihak kerajaan boleh pertimbangkanlah. Mungkin bagi diskaun berapa persen ke 30% ke 50% ke kepada golongan pelajar kita ni. Saya sendiri pun dulu student, memang fahamlah kehidupan. Kadang-kadang bila kita dapat duit beasiswa kan, kita sendiri pun nak bayar duit duit college lagi, duit SEM lagi. Jadi ada duit yang baki tu je lah untuk kita survive untuk 6 bulan tu. Jadi mungkin kerajaan boleh pertimbangkanlah untuk mungkin bagi diskaun, mungkin harga diskaun kepada pelajar universiti. Mungkin dengan menunjukkan kad universiti je ke, mungkin dah boleh belilah tiket harga pelajar. Selain pemberian diskaun, beliau turut menyarankan supaya pelajar merancang pengurusan kewangan yang baik. Ini termasuk merancang perjalanan dengan membuat pembelian tiket pengangkutan lebih awal. Langkah ini menurut beliau boleh membantu meminimumkan kos baik mungkin. Cadangan ini dikemukakan Nur Ashikin dalam program Pantau Kos Sara Hidup yang membincangkan mengenai pengurusan kos pengangkutan menjelang perayaan Aidilfitri. Seterusnya, kombinasi Datuk Seri Bong Mokhtaradin dan Datuk Seri Abdul Rahman Dahlan dijangka menyaksikan beberapa perubahan terhadap UMNO Sabah dalam masa terdekat. Penganalisis kajian pilihan raya dan geopolitik Borneo, Universiti Malaysia Sabah Geopas UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad percaya dua pemimpin veteran itu telah mencapai kata sepakat untuk membantu UMNO di peringkat nasional yang sedang berhadapan cabaran getir ketika ini. Faktor yang saya lihat mengapa kedua-dua pemimpin ini boleh serasi walaupun pernah berhadapan dengan situasi krisis suatu ketika dahulu, iaitu mereka merasakan bahawa ini adalah masa untuk menyatukan kekuatan masing-masing. Dikala di peringkat pusat, UMNO begitu mendapat tempelak yang hebat akibat daripada kemasukan parti tersebut dalam kerajaan perpaduan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi secara dalam talian di Kota Kinabalu pada Isnin. Pada masa sama, tambah Syahrudin, keserasian antara pengurusi dan timbalan pengurusi UMNO Sabah itu turut didorong kesedaran terhadap kepentingan mengubah persepsi orang awam, terutamanya ahli akar umbi terhadap parti itu di Sabah. Keserasian ataupun kesepaduan kerjasama antara kedua pemimpin ini datang daripada kesedaran yang pertama untuk mengubah persepsi orang ramai, terutama sekali ahli UMNO, yakni akar umbi, terhadap relevan ataupun sebaliknya parti UMNO pada masa ini dan juga pada masa akan datang. Polemik mengenai keserasian di antara Rahman dan Bung mula tersebar selepas Rahman dilantik sebagai timbalan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah menggantikan Datuk Yaakob Khan yang sebelum ini memegang jawatan itu sejak tahun 2018. Ia berikutan perselisihan yang pernah terjadi di antara kedua pemimpin itu yang pernah berlaku menjelang pilihan raya negeri Sabah ke-16 pada tahun 2020. Salurkan bantuan menerusi saluran yang betul. Itu pesanan Pengurus Besar Baitul Mal Sarawak, Datu Abang Muhammad Shibli Abang Naili yang memberi saranan kepada orang awam bahawa institusi kewangan Islam itu wadah terbaik untuk menyalurkan bantuan selain memastikan ia disalurkan secara sistematik kepada golongan sasar. Kewajipan kita ini adalah penting, bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kepada mereka yang berhak untuk mendapat hak mereka. Jadi hari ini kita bersyukur untuk pusat tahfiz seramai 23 bilangan tadi telah mendapat jumlah 69,000
Dan untuk pelajar tahfiz ramai 600 orang, kita telah mengeluarkan 60,000. Dan untuk wang fidyah kita telah membelanjakan RM20,640. Jadi inilah yang sewajarnya kita umat Islam khususnya yang menjadi saksi pada hari ini, kita terus menyokong institusi Islam ini. Untuk rekod setakat 31 Mac 2023, sebanyak 22.7 juta hasil zakat telah diagihkan kepada asnaf melalui 4 program utama di seluruh Sarawak. Ia termasuk program pengukuhan tradisi keilmuan, pembangunan institusi Islam, pemantapan kebajikan dan peningkatan kemahiran ummah. Kapasiti Kompleks Kebajikan Jumani Tuanku Haji Bujang Sibu Peryatim Sibu masih belum mencapai tahap maksimum. Ketika ini, kompleks berkenaan hanya menempatkan sekitar 60 anak yatim. Justru kerjasama dengan Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas penting dalam membantu golongan ini mendapat rawatan dan pengurusan yang lebih baik seperti disediakan oleh Peryatim Sibu. Jelas pengurus Peryatim Najila Nisa Suhaili, kerjasama dengan pihak Kemas akan menjadi satu titik permulaan agar tiada lagi dalam kalangan mereka yang terbiar dan tidak diurus. Okey, selain daripada sumbangan lah kepada anak-anak yatim, kita juga sangat mengalu-alukan kedatangan Kemas pada petang ini kerana ianya mungkin boleh jadi satu jalinan kerjasama di mana kita sekarang kapasiti anak-anak yatim di Peryatim Sibu sebenarnya boleh mencecah sehingga 80 orang. Tetapi sekarang kita masih dalam pencarian lah sebab sekarang kita belum mencapai kapasiti penuh. Jadi mungkin Kemas merupakan satu saluran untuk kita mencari anak-anak yatim di luar lah. Sementara itu, penyelaras pendidikan awal kanak-kanak Parlimen Sibu, Nur Hadiah Had, berharap dengan kerjasama ini, nasib anak yatim piatu di Sibu akan lebih terbela. Dari pihak kami, Jabatan Kemas, insya-Allah kita akan war-warkan dan maklumkan kepada waris dan ibu bapa yang lain jika mereka tahu ada di luar sana yang yatim, boleh maklumkan kepada pihak Peryatim lah. Dan dari Cikgu Kemas juga, kalau ada anak-anak tabika Kemas yang yatim piatu, kita boleh hantar ke Peryatim untuk kita sama-sama lah bantu mereka. Untuk rekod, Kompleks Kebajikan Jumani Tuanku Haji Bujang Sibu mampu menempatkan seramai 80 orang anak-anak peryatim dengan 40 orang untuk lelaki dan 40 lagi untuk perempuan. Kelayakan kemasukan ke Peryatim Sibu bukan hanya tertumpu di Sibu sahaja, malah di seluruh zon tengah Sarawak bermula dari Seri Aman sehingga ke Kapit. Baiklah, dengan itu sekian Awani Borneo untuk hari ini. Saya Syaf Syukri, salam hormat.